Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 3 KSSM untuk bab yang terbaru, iaitu bab yang ke-9, garis lurus. Okey, baik. Video kali ini adalah video penerangan part 1 untuk garis lurus, dan kita akan ada part 2 untuk video untuk subtopik seterusnya dalam bab ni. Jadi baik, kita masuk sikit pengenalan kepada garis lurus ni. Apakah yang anda akan pelajari? Ya, semestinya berkaitan dengan garis lurus lah. Di bawah garis lurus ni ada pelbagai lagi dia punya konsep-konsep, teori-teori, kaedah pengiraan dan sebagainya, ada banyak dalam tu. Dia ada pecahan-pecahan lagi di bawah dia. Okey. Jadi secara umumnya kenapa belajar bab ni? Okey, baik. Sebagai contoh, konsep garis lurus digunakan dengan meluas dalam pembinaan pelbagai bentuk geometri seperti segi empat sama, segitiga dan lelayang. Konsep garis lurus digunakan dalam bidang kejuruteraan, arkitek, pembinaan, pemetaan, sains, sukan dan sebagainya. Okey, ni kata dia punya pengetahuan amah. Kebiasaannya setiap bangunan dibina secara menegak. Sesetengah bangunan seperti Menara Condong Teluk Intan yang telah dibina pada tahun 1885 menjadi condong disebabkan struktur tanah. Walaupun berbentuk condong dan berusia lebih 100 tahun, Menara Jam Condong Teluk Intan masih kukuh dan menjadi mercu tanda bandar Teluk Intan. Menara condong ini telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2015. Baik. Jadi, dalam bab yang ke-9 ni, para pelajar akan diperkenalkan dengan beberapa istilah ataupun perkataan. Yang pertamanya, garis lurus, garis selari, jarak mencancang, jarak mengufuk, kecerunan, paksi, pintasan, persamaan serentak, titik persilangan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada subtopik pertama dan standard pembelajaran yang pertama kat situ. Membuat perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX tambah C dengan kecerunan dan pintasan Y. Dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Okey, baik. Apakah persamaan bagi suatu garis lurus? Okey, kita ingat balik semasa di tingkatan 2, anda telah mempelajari cara untuk melukis graf bagi suatu fungsi linear dan fungsi bukan linear dengan membina jadual nilai dan fungsi berkaitan. Okey, rajah 1, okey, graf linear lah, garis lurus. Rajah 2 ni graf kuadratik, fungsi kuadratik. Yang graf yang ketiga ni graf kubik. Okey. Yang ni graf graf 1 per X, macam itulah. Okey. Baik. Jadi dia ada kaitan dengan yang kita dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Baik. Kita tengok contoh-contoh kat bawah ni. Cetusan minda 1. Menentukan perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX tambah C dengan kecerunan dan pintasan Y. Okey, bahan dia kertas graf, kad fungsi linear. Okey, rumus yang kita gunakan yang ni.
Kecerunan M bagi garis lurus yang menyambung dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Atau M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, ada kaitan dengan tingkatan 2 dulu. Okay. Jadi langkah-langkah dia bahagikan murid kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diberi kad yang ditulis dengan 2 fungsi linear. Okay, macam inilah. Yang ketiga, lengkapkan jadual nilai di bawah untuk setiap fungsi yang diberi. Okay. Jadi, maksudnya nilai negatif 3 hingga 3 ni gantikan dalam persamaan tu dapat berapa nilai Y. Berdasarkan jadual nilai, lukiskan graf fungsi. Okay, baik. Jadi apa hasilnya? Okay, daripada graf fungsi, hitung kecerunan dan nyatakan nilai pintasan Y. Bandingkan nilai kecerunan dan pintasan Y daripada graf dengan nilai dalam kad fungsi. Perbincangan bandingkan dapatan anda di langkah 6 dengan fungsi linear Y sama dengan ML tambah C. Apakah kesimpulan anda? Bentangkan hasil dapatan anda. Adakah hasil dapatan anda sama dengan hasil dapatan kumpulan lain? Okay. Jadi, hasil daripada cetusan minda 1 ini didapati bahawa bagi suatu fungsi linear, Y sama dengan ML tambah C ialah kecerunan. Okay, M ialah kecerunan dan C ialah pintasan Y garis lurus tersebut. Graf untuk fungsi linear Y sama dengan ML tambah C adalah satu garis lurus. Jadi secara umum dia macam inilah bentuk dia, persamaan garis lurus. Y sama dengan ML tambah C, M tu kecerunan, C tu pintasan Y. Satu lagi cetusan minda yang kedua ni dia menggunakan perisian dinamik. Dia nak menghasilkan graf fungsi linear. Okey, dia tunjukkan langkah-langkah dia ni. Okey. Macam mana nak plot graf tu lah maksudnya. Okey, baik. Jadi graf bila kita plot, kita tengok kat sini, kalau kecerunan dia M tu positif, dia menghala naik ke atas. Okey, daripada bawah naik atas. Kalau contoh kat sini 2x tolak 3. Okey, kalau graf tu kecerunan negatif, dia menurun ke bawah ni, negatif 2x tambah 8. Okey. Manakala konsep seterusnya ialah kalau Y sama dengan 4 tu satu garis lurus yang jaraknya 4 unit daripada paksi X. Manakala yang X sama dengan 6 ni contohnya jaraknya 6 unit dari paksi Y. Okey, yang ni yang cikgu cerita tadi. Kalau positif M kecerunan lebih pada kosong, dia naik atas macam ni. Kalau kecerunan dia tu negatif, dia menurun ke bawah macam tu. Okey, itu konsep dia lah. Jadi, hasil daripada cetusan minda 2 ni didapati bahawa graf untuk fungsi linear Y sama dengan MS tambah C ialah satu garis lurus. B graf untuk fungsi Y sama dengan H ialah satu garis lurus yang selari dengan paksi X. Ya, betul. Dan C graf untuk fungsi X sama dengan H ialah satu garis lurus yang selari dengan paksi Y. Kita tengok kat sini lah. Kalau Y sama dengan 4 ni, Y sama dengan 4 ni dia selari dengan paksi X kat bawah ni. Yang X sama dengan 6 ni dia selari dengan paksi Y. Jarak dia tu ikut unit kotak tu. Baik. Kita pergi kepada contoh 1. Tentukan kecerunan dan pintasan Y bagi garis lurus. Okay, Y sama dengan 2X tambah 9. Yang ni 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okay, kita pergi yang A dulu. Cara dia, kita bandingkan persamaan yang diberikan tu dengan persamaan Y sama dengan MS tambah C. Okay, kita bandingkan Y sama dengan 2X tambah 9 dengan Y sama dengan MS tambah C. Jadi secara terusnya kita dapat kat sini M sama dengan 2, C sama dengan 9. Maka kecerunan sama dengan 2, pintasan Y 9. Itu saja cara dia. Persamaan kedua, mula-mula sekali kita kena tukarkan persamaan yang diberikan tu kepada persamaan Y sama dengan MS sama C lah bentuk macam tu. Jadi
Persamaan yang ada ni katakan perkali bagi Y itu 3. Jadi kita nak tinggalkan dia kepada Y, kita bagi semua ni kena bahagi dengan 3. Okay, bahagi dengan 3. Jadi tinggal Y sama dengan negatif 2X per 3 X tambah 4. Jadi kita bandingkan persamaan baru ni yang kita dapat ni dengan Y sama dengan ML tambah C, kita dapat M sama dengan negatif 2 per 3, C itu 4. Maka kecerunan sama dengan negatif 2 per 3, pintasan Y 4. Itu saja. Contoh 2. Nyatakan nilai H bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Okey, Y sama dengan H. Berapa nilai H? Okey, kalau kita tengok koordinat ni yang sama adalah 6. Betul? Jadi H tu sama dengan 6 kerana garis lurus Y sama dengan 6 sentiasa berjarak 6 unit dari paksi X. Okey. B tu. H X sama dengan H. H berapa? Kalau kita tengok koordinat yang sama kat sini, yang X tu. 4. Jadi H sama dengan 4 kerana garis lurus X sama dengan 4 sentiasa berjarak 4 unit dari paksi Y. Okey. Paksi Y sebelah sini. Dia jarak dia 4 unit. Okey, selesai yang tu. Untuk lebih mahir berkaitan dengan kecerunan, selari dengan paksi X, paksi Y ni, pelajar boleh cuba uji minda 9.1A. Jawapan boleh rujuk di ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Standard pembelajaran seterusnya, menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1 serta menukarkannya kepada bentuk Y sama dengan MS tambah C dan sebaliknya. Jadi selain daripada Y sama dengan MS tambah C, ada dua lagi bentuk yang lain yang menunjukkan persamaan garis lurus. Okay? Jadi kita tengok apa persamaan dia dan bagaimana kita nak tukarkan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain tu. Okay? Cetusan minda 3, menentukan kaitan antara persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, X per A tambah Y per B sama dengan 1 dengan Y sama dengan MS tambah C. Bahan dia kata graf kad persamaan garis lurus. Langkah dia, bahagikan murid kepada 4 kumpulan. Setiap kumpulan diberi kad yang ditulis dengan 3 persamaan garis lurus. Okey, ini. Tentukan nilai sepadan apabila X sama 0 dan nilai sepadan X apabila Y sama dengan 0 bagi setiap persamaan. Contohnya kita ambil persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Apabila X 0, berapa nilai Y? Contoh dapat 2. Apabila Y 0, berapa nilai X? Okey, contoh dapat 3. Contohlah setiap ni buat cara yang sama ni dan isikan jadualnya. Lepas tu lukiskan garis lurus bagi setiap persamaan. Daripada graf nyatakan pintasan X dan pintasan Y serta tentukan kecerunan graf. Perbincangan dia, apakah kesimpulan anda tentang kaitan antara nilai pintasan X dengan pintasan Y serta kecerunan ketiga-tiga graf garis lurus. Okey, kecerunan kalau kita tengok tingkatan 2 dulu ada kaitan, rumus dia kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bagi pintasan X. Baik, hasil daripada cetusan minda 3 ni didapati bahawa pintasan X dan pintasan Y serta nilai kecerunan bagi ketiga-tiga garis lurus adalah sama. Okay, walaupun bentuk persamaan tu beza tapi tetap dapat sama. Persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan ML tambah C menghasilkan graf garis lurus yang sama jika nilai pintasan X dan pintasan Y adalah sama. Jadi secara umumnya generalisasi ini, persamaan garis lurus Y sama dengan ML tambah C juga boleh ditulis dalam bentuk yang lain iaitu AX tambah BY sama dengan C dan satu lagi X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dengan syarat nilai A dan nilai B itu bukan kosong, bukan negatif. Okey. Baik, bagaimanakah anda menukarkan persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, AX
per A tambah Y per B sama dengan 1 kepada bentuk Y sama dengan ML tambah C dan sebaliknya. Okey. Tips dekat sini satu lagi. Okey, untuk persamaan X per A tambah Y per B sama dengan 1 ni, pintasan X dia kita tengok nilai A. Pintasan Y kita tengok nilai B. Ni satu-satu tips lah kita nak jawab soalan ni. Contoh 3 kita tengok. Tukarkan persamaan gaya lurus di bawah kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan ML tambah C. Okay, kita tengok yang A dulu. Okey, persamaan dia 2X tambah 3Y bahagi 12. Sekarang ni kita nak tukar kepada bentuk yang ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi, dia punya nombor ni, yang sebelah kanan tu 12 tu kita nak tukar kepada 1. Jadi, nak jadikan 12 kepada 1, kita bahagi 12. Jika kita bahagi 12 ke semua tu, yang X, Y ni pun kita kena bahagi dengan 12 juga. Ke semua tu bahagi dengan 12. Jadi, yang akhir sekali bentuk yang tinggal adalah X per 6 tambah Y per 4 sama dengan 1. Okey, 2 bagi 12. 1 per 6. 3 bagi 12. 1 per 4. Sebab tu jadi macam ni. Okey. Dia nak yang kedua ni nak tukar kepada Y sama dengan MS tambah C. Okey, baik. Yang 3Y tu dia kekalkan tinggal dekat sebelah kiri. Yang 2X ni dia pindah pergi sebelah kanan. 2X belah kiri positif. Bila pindah belah kanan dia akan jadi negatif 2X. Okey, lepas tu persamaan tu dia nak tinggalkan dalam bentuk Y. Jadi perkali dia tu 3 tu kita nak hilangkan dengan bahagi dengan 3. Jadi kesemua sekali kena bahagi dengan 3 lah. Okey, 3Y bahagi 3 sama dengan negatif 2X bahagi 3 tambah 12 bahagi 3. Jadi dapat jawapan akhir Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 4. Okey, itu contoh. Selesai lah. Boleh cuba tulis. Okey, dan dapatkan bentuk dia macam ni. Okey, yang B tu 3X tolak 5Y sama dengan 15. Kaedah sama, kita tengok nombor. Daripada 15 nak jadi 1 bahagi 15. Jadi kesemua ni perkali X perkali Y semua bahagi dengan 15. Jadi 3X bagi 15 tolak 5Y bahagi 15 sama dengan 15 bagi 15. Jadi tinggal macam ni lah. Okey, 3 bagi 15 1 per 5. Sebab tu jadi X per 5 tu. Okey, yang ni negatif 5Y bagi 15. Negatif 5 bagi 15. Negatif 1 per 3. Sebab tu jadi tolak Y per 3 ni. Okey. Yang kedua ni dia tukar kepada Y sama dengan MX tambah C. Jadi macam tadi jugalah. Yang Y dia kekalkan sebelah kiri. 3X pindah belah kanan jadi negatif 3X. Okey. Lepas tu dia nak hilangkan perkali Y. Bahagi dengan negatif 5. Kesemua ni bahagi dengan negatif 5. Jadi negatif 5 bagi negatif 5 jadi 1. Jadi Y lah. Negatif 3 bahagi negatif 5 jadi 3 per 5. Perkali dia X. Tambah. Okey, 15 bahagi negatif 5. Negatif 3. Dapat bentuk macam ni. Okey, seterusnya contoh 4. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan Y sama dengan MS tambah C. Okey, baik. Ni bentuk yang daripada X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dia nak tukarkan kepada bentuk yang lain pula. Okey. Jadi persamaan asal dia nak tukar kepada AX tambah BY tambah C ni. Jadi kita buat darat silang. Okey. Darat silang. 3 darat X tambah 6 darat Y. Lepas tu yang bawah ni penyebut dia 6 darat 3. Yang belah kanan kekalkan. Nombor tu kekalkan 1. Okey. Lepas tu kita nak hilangkan pecahan ni. 6 darat 3 ni 18. Okey. Yang 18 belah kiri ni pindah belah kanan. Jadi 18 darat dengan 1. Okey. Dia akan jadi persamaan macam ni. Jadi persamaan yang kita dapat tu kalau boleh kecilkan, kita permudahkan. Okey, contoh dekat sini.
3, 6, 18 ni dia 3, 6 adalah faktor bagi 18. Jadi kita boleh bahagikan kepada, kita tengok yang mana nombor paling kecil, 3. Jadi kesemua ni kena bahagi dengan 3. 3x bagi 3 dapat X. Tambah 6Y bahagi 3 dapat 2Y. 18 bagi 3 dapat 6. Okey, kita permudahkan dia punya bentuk. Yang kedua ni kita nak tukar kepada Y sama dengan ML tambah C. Okey. Macam tadilah konsep dia, Y per 3 tu kita kekalkan sebelah kiri. Yang X per 6 ni pindah belah kanan jadi negatif X per 6. Okey, tambah 1. Okey, selepas itu pula kita nak hilangkan pecahan bawah ni sebab kita nak dapatkan persamaan Y sama dengan, jadi perkali Y tu. Jadi nak hilangkan pecahan, okey, Y nak tinggalkan Y saja kat sini, jadi kena darab dengan 3. Kesemua ni darab dengan 3. Okey, jadi tinggallah Y sama dengan negatif 1/2X tambah 3. B, negatif X per 2 tambah Y per 4 sama dengan 1. Nak tukar kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C ni. Buat darab silang. Okey. Negatif X darab dengan 4 jadi negatif 4X. 2 darab Y tambah 2Y. 2 darab 4, bawah ni letak kat bawah. Sama dengan 1. 2 darab 4 jadi 8. Pindah belah kanan. Darab dengan 1 ni. Okey. Tinggal macam ni lah. Lepas tu tengok pula perkali X, perkali Y dengan nombor tu ada kaitan tak dia punya faktor dia. Jadi 2, 4 ni adalah faktor bagi 8. Nombor yang paling kecil adalah 2. Jadi kesemua ni bahagi dengan 2. Negatif 4X bagi 2, negatif 2X. Tambah 2Y bagi 2, dapat Y lah. 8 bagi 2, 4. Macam tu. Yang kedua ni nak tukar kepada Y sama dengan ML tambah C. Okay. Y per 4 kekal belah kiri. Negatif X per 2, pindah belah kanan jadi positif X per 2. Okay. Tambah dengan 1. Ni nombor 1. Lepas tu kita nak hilangkan pecahan. Y per 4 ni kena darab dengan 4. X per 2 ni pun darab dengan 4. 1 pun darab dengan 4. Jadi 4 bagi 4. 4Y bagi 4 dapat Y. Sama dengan. Okey, yang ni 4X darab 4 ni 4X bagi 2. 2X lah tinggal. Ni tambah 4. Cuba praktiskan buat latihan untuk bagi mahir pertukaran bentuk dia tu. Contoh yang kelima. Tukarkan persamaan garis lurus berikut kepada bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey. Persamaan dia bagi ni dalam bentuk Y sama dengan ML tambah C lah. Dia nak tukar kepada dua bentuk ni. Okey. Daripada persamaan yang ada. Okey. Kalau nak tukar pada AX tambah BY sama dengan C ni mudah saja. Okey. Yang ada X ni. Perkali dengan X ni. Pindah je belah kanan. Okey, jadinya Y tu kekal belah kiri, negatif 2X ni pindah belah kanan, jadi positif. Lepas tu jadi 2X tambah Y, nombor tu kekal belah kanan. Okey, manakala nak tukar kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 ni. Okey, yang X ni pindah belah kiri, kena pindah belah kiri juga, sama dengan konsep nombor 1 ni. Cumanya nombor tu yang 8 tu kita nak tukar kepada 1. Jadi 8 bahagi berapa jadi 1? 8 bahagi 8. Jadi setiap ni kena bahagi dengan 8. 2X kena bahagi dengan 8, Y kena bahagi dengan 8. Jadi 2X bagi 8 jadi 1 per 4X, sebab tu jadi X per 4 ni. Y bahagi 8 jadi Y per 8. 8 bagi 8 1. Okay, boleh cuba kat situ. Okey, B ni Y sama dengan 3X tambah 6. Okey, cara dia sama. Okey, Y kekalkan sebelah kiri. Yang 3X ni pindah belah kiri. Daripada positif pindah belah kiri jadi negatif lah. Negatif 3X tambah Y. Nombor 6 tu kekalkan. Okey, simple je kalau untuk tukar kepada AX tambah BY sama dengan C. Manakala yang kedua ni nak tukar kepada X per A tambah Y per B sama dengan 1. Cara yang sama macam orang kata nombor 1. Pindahkan 3X tu ke sebelah kiri jadi negatif 3X tambah Y sama dengan 6. Lepas tu yang nombor 6 tu kita nak tukar jadi 1.
Jadi 6 bahagi 6. Jadi setiap ni kena bahagi dengan 6. Negatif 3x bagi 6 jadi negatif 1/2x. Ataupun negatif x per 2. Yang ni y per 6. Okay, y bagi 6. 6 bagi 6, 1. Okay, boleh cuba yang tu nak bagi faham. Dan ada beberapa soalan dekat uji minda 91B tu. Boleh cuba bagi mahir. Jawapan boleh rujuk dekat ruangan jawapan di belakang buku teks. Seterusnya, standard pembelajaran menyiasat dan membuat inferen tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Konsep dia macam ni. Contohlah dia bagi titik, ada contoh ada 3 titik dekat garis lurus, dekat satah kates ni lah. Okey, kalau titik tu berada di atas garis lurus, maksudnya bila kita gantikan nilai tu, dia akan dapat kata nilai yang sama untuk kiri dan kanan persamaan tu. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, sekarang ni ada 2 garis lurus rajah 1, iaitu x tambah 2y sama dengan 4 rajah 1 ni. Manakala rajah 2 ni x tolak y sama dengan negatif 3. Ada 3 titik dekat situ. 2 titik berada pada di atas garis lurus tu, 1 titik berada di luar. Okey, itu konsep dia. Jadi kita tengok yang rajah 1 tu. Kita bandingkan kiri dan kanan. Okey, kita tengok koordinat. Mula-mula kita ambil koordinat P tu, 40. Gantikan titik P40 tu maksudnya nilai X tu 4, nilai Y tu 0. Dekat persamaan X tambah 2Y sama dengan 4 ni. Jadi kita gantikan nilai X tu 4, nilai Y tu 0. Jadi sebelah kiri dapat berapa, belah kanan dapat berapa, sama tak? Okey, jadi bila kita gantikan tu, kiri dapat 4, 4 dapat 4, samalah. Sebab apa sama? Sebab titik tu berada di atas garis lurus tersebut. Gantikan Q titik Q21, maksudnya nilai X tu 2, nilai Y tu 1. Kita gantikan. Dapat kiri tu 4, belah kanan pun 4. Jadi samalah. Okey, gantikan titik 1 R12 tu. Bila kita gantikan X1 Y2 dapat 5. Jadi tak sama dengan 4. Sebab apa tak sama? Sebab titik tu bukan berada di atas garis lurus tersebut. Okey. Seterusnya sama juga dengan konsep dengan rajah 2 ni. Gantikan titik ni. P negatif 21, Q negatif 1, 2. Lepas tu R 1, 3. Jadi kita akan dapat P dengan Q ni akan dapat kiri dan kanan sama. Manakala R tu akan dapat kiri dan kanan tak sama. Sebab titik R tu berada di luar. Maksudnya bukan di atas garis lurus yang diberikan tu. Okey. Jadi daripada aktiviti di atas didapati titik-titik pada garis lurus atau titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus. Kita tengok contoh 6. Tentukan sama ada titik P terletak pada garis lurus yang diberikan atau tidak. Okey, ini persamaan-persamaan yang diberikan dan dia punya titik. Okey, P, titik P tu. Okey, ambil persamaan pertama A tu, Y sama dengan 3X tambah 2, titik dia P28. Jadi kita gantikan nilai X tu 2, nilai Y tu 8. Okey, jadi Y belah kiri ni gantikan Y 8. X tu 2. 3 darab 2, 6. 6 tambah 2, 8. Jadi sama. Bila sama, jadi kesimpulannya maka titik P28 ni terletak pada garis lurus. Yang ni persamaan dia tu. Y sama dengan 3X tambah 2. Konsep yang sama untuk yang soalan B ni. Okay, 3X tolak 2Y sama dengan 12. Titik P negatif 4, 2. Kita gantikan belah kiri dan kanan tu dengan nilai X dia negatif 4, nilai Y dia 2. Kita gantikan. Sebelah kiri akan jadi, okay, bila kita gantikan X tu negatif 4 dengan Y tu 2, dapat negatif 16. Belah kanan ni 12, jadi tak sama. Bila tak sama nilai, maka titik P negatif 42 ni tidak terletak pada garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 12 tu. C pun sama. Okay.
Dia punya persamaan tu dalam bentuk yang ni, X per A tambah Y per B sama dengan 1. Titik P sama dengan P 6 negatif 2. Gantikan dalam persamaan tu, belah kiri dan kanan tu. Belah kanan mudah je 1, tak perlu ganti X, Y. Cuma yang belah kiri ni, gantikan X tu dengan 6, Y tu negatif 2. Okay, gantikan. Jadi tinggal 1. Dapat 1 juga, kiri dan kanan sama. Maka titik P 6 negatif 2 tu terletak pada garis lurus X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1. Dan sama juga konsepnya untuk yang D, 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Titik P tu 43. Gantikan nilai X tu 4, Y tu 3. Belah kiri akan jadi, okay, Y tu 3, 2, 3, 6. Yang ni negatif 5X tolak 7. Gantikan X tu 4. Kiri dan kanan tak sama. Okay, maka titik P43 tu tidak terletak pada garis lurus 2Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Okay. Cuba tulis, cuba buat, mahirkan berkaitan dengan perkara ni. InsyaAllah boleh faham. Seterusnya, contoh 7. Okay, muka surat 235 tu. Rajah menunjukkan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15. Diberi bahawa O adalah asalan. Tentukan nilai H, K, Q kecerunan garis lurus 3X tambah 5Y sama dengan 15 tu. Okey, jadi beberapa konsep digabungkan dalam satu soalan ni. Okey, H tu apa? H tu kalau kita tengok dekat sini adalah pintasan X. Bila pintasan X, nilai X tu ada, iaitu nilai X tu adalah nilai H. Manakala nilai Y kat sini adalah kosong, maka Y sama kosong. Jadi macam mana cara dia? Kita gantikan Y sama dengan kosong dalam persamaan yang diberikan. Okey. 3H tambah 5 darab kosong tu sama dengan 15. Jadi tinggal 3H sama dengan 15. Kita boleh cari nilai H tu. H sama dengan 15 bagi 3. Dapatlah H tu 5. Selesai satu perkara. K pula. K tu apa? Kalau kita tengok kat sini, K ialah pintasan Y. Okay, pintasan Y. Maka bila dekat pintasan Y, nilai X tu kosong. Nilai Y ada nilai lah, iaitu nilai Y tu sama dengan K. Okay, kita gantikan X sama dengan kosong dalam persamaan yang diberikan ni. Jadi kita gantikan kosong, jadi 3 darab kosong tambah 5K sama dengan 15. Jadi 3 kosong kosong lah. Jadi 5K sama dengan 15. Nak dapatkan K, 15 bagi 3, 15 bagi 5, dapat 3. Okay, itu je konsep dah. Q ni kita tengok kat sini dekat koordinat P tu, 2Q. Okay, titik yang berada pada garis lurus. Okay, jadi nilai untuk X kita dah ada 2. Cuma nilai untuk Y tu kita wakilkan sebagai Q lah. Kita gantikan dalam persamaan garis lurus. 3 darab 2 tambah 5Q sama dengan 15. 3 darab 2 dapat 6 tadi kan. 6 tambah 5Q sama dengan 15. 5Q tinggal belah kiri. 6 ni pindah belah kanan jadi negatif 6. Jadi 15 tolak 6 lah, dapat 9. Jadi 5Q sama dengan 9. Nak dapatkan Q, 9 bahagi 5. Dapat Q tu 9 per 5. D kecerunan garis lurus 3L tambah 5Y sama dengan 15. Okey, ni konsep dia kita faham kat sini ya. Yang ni, imbas kembali ni. Kecerunan M tu sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi sebenarnya kita dah kira tadi dekat soalan A dengan B tu. Okay, soalan A tu H tadi adalah pintasan X. B tu K tu pintasan Y. Jadi M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Kecerunan dia negatif kat depan. Kita ambil nilai pintasan Y tu 3. K tu nilai K tu. Bahagi pintasan X nilai H tu 5. Jadi dapat negatif 3 per 5. Itu saja. Okay. Jadi pada pelajar boleh buat uji minda 9.1C dan rujuk jawapan di ruangan jawapan. Okey, itu saja untuk sesi penerangan PDPR pada hari ini untuk bab 9 garis lurus. Okey, ini video yang part 1, kita akan ada video yang part 2 untuk kita masuk lebih dalam lagi kepada subtopik seterusnya dalam bab ni. Jadi sampai situ saja dulu perkongsian daripada cikgu, dan lepas ini kita akan masuk kepada buku modul aktiviti
mesra digital. Kita akan sentuh pentaksiran bilik darjah. Okay, kita tengok bentuk-bentuk soalan, macam mana kita selesaikan satu persatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.